إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومؤلفينا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'in. Buku surat berapa? Buku surat 6. Hidayah dan taufik, ketentuan yang baik atas kita semua. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita dengan kehendak yang baik dikumpulkan kita di dalam rumahnya, di dalam satu tempat yang baik dengan kehendak Allah. Kita berharap semoga ketentuan hari ini tidak ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perancangan manusia begini dan begini, tapi kita tidak tahu apa di dalam kehendak Allah. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat ilmu, iradah dan qudrah, dia sentiasa berharap. Kalau kita lihat pada perancangan manusia telah disiapkan, kita rasa gembira dengan perancangan manusia. Tetapi kita tidak tahu apa perancangan Allah. Sebab itu apabila kita sentiasa duduk di dalam tempat kehambaan, ketika itu kita akan redha dengan qada dan qadar Allah apabila takdir itu terjadi. Satu. Yang kedua, kita akan mengharap akan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah. Hati dia sentiasa bergantung harap dengan Allah. Hati dia sentiasa tidak lepas daripada Allah. Hati dia sentiasa berpaut kepada Allah. Apabila kita duduk dalam keadaan sifat yang sedemikian, hidup kita jadi tenang. Sebab hamba yang sentiasa hidupnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dalam kitab Qatrul Ghasyiyah dipanggil ma'iyah, rasa bersama. Rasa bersama makna sentiasa menghadirkan rasa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaji sifat wujud Allah, tapi kita tak rasa wujudnya Allah. Maknanya kita tahu Allah ada, tapi kita tak rasa Allah ada. Jadi ilmu kita ini sekadar ilmu. Ilmu ini sekadar ilmu, tetapi ilmu ini tidak boleh menjadi akidah pada kita.
sekadar ilmu. Dia tidak menjadi pegangan kita. Maka bila jadi pegangan, dia akan jadi satu amalan zahirat wa batinat. Amalan zahir dan amalan batin. Jadi ini yang kita mohon dengan Allah selalu. Ya. Kenapa kita kena ada rasa bersama Allah, merasakan kewujudan Allah? Saat yang paling penting iaitu saat ketika mati itu. Indas sakaratul maut, kita masih merasakan bersama Allah. Ketika indas sakaratul maut, kita masih merasakan kita sentiasa bersama Allah. Bila perasaan itu, iktikad itu sentiasa ada pada kita, pegangan itu sentiasa ada pada kita. Jadi insya-Allah, tatkala kita menamai Allah dan datang malaikatul maut, kita dapat menyebut akan asma Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya Allahu. Sekurang-kurang. Ya. Sebab dalam hidup kita, kita sentiasa ada perasaan itu. Ini yang disebut oleh Sayyidina Rasul apabila ditanya oleh Jibril, ma huwal ihsan. Ihsan inilah ma'iyah. Ya. Perasaan yang dikurniakan oleh Allah. Ini anugerah nama dia. Baik tuan-tuan. Ya, pertama sekali kita syukurlah dengan Allah sebab malam ni saya dapat jumpa tuan-tuan. Ya. Pertemuan kita demi pertemuan, rasa ada 2 tahun, 3 tahun Haji saya di Padang Midin ni. Ada tak? Ada Din. 3 tahun ni masuk 4 tahun lah kalau campur PKP. Ya. 4 tahun saya dekat Terengganu ni, di Padang Midin. Ya. 4 tahun itulah Allah berikan kepada kita benih kasih sayang. Ya. Benih kasih itu Allah taburkan pada pertemuan yang pertama. Dan kasih itu dah jadi pohon. Ya, dah jadi pokok. Dan kita minta biar pokok mahabbah itu menjadi buah. Di mana buahnya mahabbah itu, kita akan berharap dengan Allah. Saya bukan bercakap tuan-tuan dengan saya, tapi saya bercakap saya dengan tuan-tuan. Seperti mana yang Nabi sebut, seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih. Saya tak dapat bagi apa tuan-tuan, sebab saya tak ada barakah, saya tak ada apa-apa, sebab saya orang bodoh dan selalu saya ulang benda sama. Tuan-tuan nak harap apa-apa dari saya kosong. Tetapi saya berharap kepada tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sifat kasih yang lahir dalam hati saya ini, saya dapat buahnya, iaitu saya akan bersama tuan-tuan besok di yaumul akhirah. Seperti mana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dia sayang dan dia kasih. Jadi itu saja harapan saya. Saya nak mengajar di surau ni saya tak mampu. Dan malu saya dengan almarhum tuan guru kita. Tetapi saya hadir ini pun di atas sebab almarhum tuan guru. Sebab tuan guru pernah cakap dengan saya, ustaz, jangan tak mari suruh kami. Jadi atas sebab kalam tuan guru itu saya hadir juga walaupun saya bodoh. Duduk mana kita? Raditu billahi rabbah ke kat mana? Ke a'budillah birrada. Mana bang? 15 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka mendapat ia redha. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka mendapat ia redha dan kurnia Tuhannya. Bagaimana ia boleh dapat redha dengan kurnia Tuhannya?
Sebab dia tadi telah redha dengan tadbir Allah. Dia meninggalkan akan tadbir dan ikhtiar. Maknanya setiap perkara yang berlaku tidak ada persoalan, rumutan dalam diri dia. Setiap takdir Allah yang berlaku ke atas dia, tak ada takdir dia lagi. Sebab itu orang yang redha ini, dia tidak langsung merungut. Sifat orang beriman ni dia tak ada merungut. Sifat orang kafir kaum Bani Israel, dia sentiasa merungut. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kenapa orang beriman tak merungut? Walaupun rupanya itu bukan rupa takdir yang baik. Sebab dia dah pegang datang daripada zat yang maha baik, mesti baik. Datang daripada zat yang maha sempurna, mesti sempurna. Jadi bila dia berpegang Allah ini zat yang maha baik, jadi zat yang maha baik takkan nak bagi kita perkara yang tidak baik, kerana dia datang daripada zat yang maha baik. Saya sakit ustaz, pada orang mukmin sakit itu baik. Kenapa baik? Kerana sayang Allah, dengan Allah mengkifarahkan segala dosa kita untuk dikeluarkan kita, dipadamkan nama kita daripada nama ahli neraka Allah. Baiknya Allah. Sebab janji Nabi macam tu. Dia bagi kita balak. Kenapa diuji kita? Diuji kita sebab dengan kesilapan kita yang pernah kita lupakan. Fitrah manusia dia selalu melihat kebaikan dia. Aku pernah buat ini, aku pernah buat ini, aku pernah buat ini. Tetapi dia jarang menyebut aku pernah buat jahat ini, aku pernah buat salah ini, aku pernah buat salah ini. Ini fitrah manusia. Tetapi pada Allah, Allah tidak melupakan kesalahan kita. Kiraman katibin. Kita melupakan kesilapan kita, tetapi pada Allah tidak. Lalu diberi kita ujian demi ujian. Kerana apa? Kerana kasih, kerana sayang. Saya tak buat silap. Ada orang yang semayang pun silap. Ada orang yang puasa pun silap. Kenapa ustaz cakap orang puasa pun silap? Sebab Nabi cakap ada orang puasa silap. Iaitu ada orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Dia tak dapat apa yang diperuntukkan oleh Allah. Silap. Silap itu bukan pada kita, tetapi silap itu pada Allah. Pada kita betul. Kita bangun sahur tepat pada waktu maghrib, kita buka puasa, tak silap. Tetapi pada Allah kita silap. Kita silap. Kita silap. Sah pada fiqh, tetapi tidak sah pada Allah. Pada fiqh sah, tetapi pada Allah tidak sah. Bagaimana pada Allah tidak sah? Sebab setiap perkara yang kita buat telah ada peruntukan. Orang sabar, ini peruntukannya. Orang solawat, ini peruntukannya. Orang taubat, ini peruntukannya. Orang alim, ini peruntukannya. Orang ilmu, ini peruntukannya. Tetapi kita tak dapat apa yang diperuntukkan oleh Allah. Contoh, orang takwa, peruntukannya apa? Orang yang takut kepada Allah, Allah bagi jalan kelepasan. Kita datang masalah, lepas tak? Dilepaskan dari masalah. Kita melepaskan masalah kerana melihat yang ini daripada ketentuan Allah.
Orang yang bertakwa peruntukannya apa? Min haitsu la yahtasib. Iaitu satu corner yang tak masuk di akal. Rezeki yang tak disangka-sangka ini maksudnya rezeki yang tak sampai akal. Macam mana rezeki yang tak sampai di akal? Kerana dia datang daripada zat yang tak sampai di akal. Lan taqdirahu qadrahu. Kau takkan sampai akal untuk memikirkan tentang zat Isra Mi'raj sampai akal, tuan-tuan. Kerana dia datang daripada zat yang takkan sampai pada akal kita kalau kita fikir. Lan taqdirahu qadrah. Kita sampai di akal. Seseorang yang memberi kepada kita, kita dapat cari mana puncanya, ini puncanya, ini puncanya. Boleh lagi sampai akal tembus sehingga kita dapat jawapan. Ini hebatnya Allah. Maka apabila kita redha dengan segala takdir Allah sebagai hamba Allah. Tuan-tuan, apa lagi? Redha bi redha. Redha bi redha. Tak ada apalah, tuan-tuan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Allah redha, dia redha dengan Allah, Allah redha dengan dia. Siapa dia? Orang yang takutkan Allah. Allah takut ini bukan jadi takut buat baik tinggal buat jahat dah. Jadi takut apa, tuan-tuan? Takut Allah tidak Allah. Aku buat ni Allah redha tak? Aku mengajar ni Allah redha tak? Tang mana? Jika aku mengajar ni Allah tidak redha, innamal a'malu binniyat. Kenapa kau datang duduk depan pasal apa ni tadi? Kau jumpa orang sini kenapa? Kau tak boleh tipu aku, kau tak boleh tipu Allah. Kau tak boleh tipu Allah kerana Allah itu tahu apa yang di dalam batin kau. Engkau buat ni kenapa? Engkau buat ni kenapa? Allah redha tak? Kena tanya diri kita. Aku buat ini kerana apa? Jika engkau buat selain daripada Allah, Allah tak redha. Mana Allah tak redha? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Syirik Allah tak redha. Dalam hati tak boleh dua kasih. Dalam hati tak boleh ada dua sebab. Allah tak redha. Kau kata kau sayang aku, tapi kau sayang juga makhluk aku, bukan kerana aku. Kau kata kau buat kerana aku, tapi kau buat kerana selain aku, iaitu makhluk aku. Menerima anugerah tidak salah. Ada. Menerima anugerah tidak salah. Itu dia. Sebab kita nak balik bersih. Macam mana kita datang datang dulu bersih. Mana ada syirik, tuan-tuan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku ni Tuhan kau ke? Tak. Allah tanya kepada kita, ya Allah, ya. Tak ada ragu langsung. Langsung tak ragu. Ya, ya Allah. Tak ada. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Mana ada? Ya ke tidak? Ketika dalam dunia, kenapa kita jadi ragu? Sebab cermin hati kita mula berpaling dari tuan cermin. Berpaling daripada Allah. Hati kita telah berpaling daripada Allah. Apa yang telah memalingkan kita? Makhluk di sekeliling. Dunia. Mula kita lupa dia. Makhluk. Mula kita lupa dia. Makhluk tak salah, dunia tak salah. Tetapi yang salah,
dunia yang dan makhluk yang menjauhkan kita dengan Allah. Itu Nabi kata, makin sayang makhluk, makin sayang dunia, makin susah nak mati. Makin sayang aghyar, makin sayang dunia dan makhluk, makin susah nak balik. Kita nak tak nak balik. Tak nak balik. Pasti balik. Jamaah Padang Midin ni pun saya tengok dalam media masa Padang Midin, Facebook Padang Midin, sorang. Saya nak datang tak boleh. Cuma perasaan sedih saja yang bila lihat gambar-gambar arwah ini pergi sorang-sorang. Orang yang pernah bersama-sama dengan kita, Allah panggil sorang-sorang. Dan akan sampai giliran kita, akan sampai waktu kita, bila kita tak tahu. Cuma kita berharap supaya kita balik ini dalam keadaan Allah itu musannif suruh kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hari-hari kita cakap dengan, ya Allah aku redha dengan kau, ya Allah aku redha dengan kau. Kena ulang-ulang tuan-tuan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tapi perkara ini semua berpunca daripada qalbun yang salim. Qalbun yang sejahtera itu didapat dengan qalbun yang bersih. Itu sewaktu saya di Masjid Bangku Pradung, saya ada bacakan susunan istighfar yang disusun oleh almarhum orang tua saya. Kenapa dia susun macam tu? Jadi satu hari satu malam kita dapat baca istighfar untuk mak ayah, istighfar untuk diri kita, istighfar ini, istighfar Sayyidul Istighfar. Malam ni saya ulang lagi. Buat tuan-tuan, tak semua yang ke Bangku Pradung kemarin, saya ulang. Kita bukan nak apa-apa tuan-tuan. Selalu saya cakap, kita khatam kitab tetapi kita tak mengkhatamkan isi kitab itu. Kita khatam ilmu ni satu-satu, tapi isi ilmu itu kita tak khatam. Kehendak ilmu itu kita tak sampai. Kita bukan nak alim, kita nak diterima Allah. Ilmu yang ada pada kita ni tadi, kita jadi Allah sayang. Kita bukan nak apa-apa tuan-tuan. Nak apa lagi? Dibanding dengan kasih sayang Allah tuan-tuan, kalau kita cerita kasih sayang Allah ni, nangis kita. Tak mampu kita nak ceritakan kasih Allah ni, tak mampu nak cerita. Kita jahat, Allah baik dengan kita. Kita pernah tinggal salat, Allah baik dengan kita. Kita pernah mengumpat, Allah baik lagi dengan kita. Nak cerita pasal luasnya kasih sayang Allah, tak mampu kita. Memang tak mampu. Kita akan lemah tubuh kita bila kita cerita tentang besarnya kasih sayang Allah. Jadi kita mampu buat, kerana kita nak balas kasih Allah, tak mampu balas. Nak balas macam mana? Kasihnya luas sangat. Tetapi kita cuba, mati kita. Jadi dalam masa kita ni tadi mencuba ni tadi, kita balik jumpa Allah, minta Allah terima lah. Itu aja. Hidup dalam dunia 70 tahun, tapi hidup di akhirat susah. Dalam dunia 70 tahun, susah di akhirat. Sakit dalam dunia 20 tahun, 30 tahun. Sakit jantung 20 tahun je baru.
Sakit di akhirat selama-lama. Saya baca istighfar ni. Memula daripada istighfar waktu Isya. Waktu Isya dulu. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dari Isya subuh pula. Lepas sembahyang subuh baca istighfar ni. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli zambin alimnahu minhu wa ma lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli zambin alimnahu minhu wa ma lam na'lamhu fi laili wa nahar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli zambin alimnahu minhu wa ma lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Lepas subuh, zuhur. Rabbi inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li zunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li zunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li zunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asa istighfar macam yang biasa kita baca. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maghrib pula. Astaghfirullahalazim
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي. Alam kita baca sehari semalam mengikut waktu mati. Bersihlah. Zahirnya orang bersihkan, tapi batin orang tak boleh bersihkan. Zahir orang tolong bersihkan, mandikan, buang najis. Tetapi najis hakiki kita kena bersihkan. Mana najis yang hakiki? Dosa, maksiat, syirik pada akidah. Ini najis hakiki. Najis di luar orang boleh tolong, tapi najis yang di dalam kita kena usaha sebelum kita menemui Allah. Dan manis iman. Bila kita mula redha dengan Allah, Allah bagilah manis iman. Dan pertolongan daripada Allah. Datang nusrah Allah. Sebab itu kata ulama, sebanyak mana yakin kita dengan Allah, sebanyak itulah kita akan mendapat pertolongan Allah. Sebanyak mana kita yakin dengan Allah, sebanyak itulah akan diperlihatkan akan kebesarannya pada hamba-Nya. Nampak kebesaran pertolongan ini, kebesaran Allah lah. Kita ditolong oleh Allah. Nampak tiap kali kita perlukan Allah. Kan Allah sebut dalam Quran, aku kan dekat, kata Allah. Lebih dekat daripada urat leh. Dekatnya Allah. Jadi takkan kita berasa susah hati kerana kita berada hampir dengan yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha tahu. Kita tak susah hati. Kita kalau jalan ada bodyguard, susah hati tak? Tak susah hati. Bodyguard kita semua badan besar-besar. Kita mula rasa bangga lah. Sebab kiri kanan kita ada orang jaga. Tapi kenapa perasaan itu tak boleh ada dalam diri kita dengan Allah? Allah sifat hafizun, yang jagaku. Bab rezeki, Allah ni bersifat dengan razak. Aku takkan susah, aku takkan gelisah, sebab aku bersama dengan Allah. Tak adalah gelisah. Kalau kita tak tahu, Allah ajar. Mana dalam Quran orang yang bertakwa akan diajarkan ilmu padanya, ilmu yang dia tidak tahu. Takkan cakap Allah bohong, cakap Allah tipu. Sebab segala-galanya dalam pembendaharaan Allah. Senang tuan-tuan. Tak susahlah.
ikut jelah kehendak Allah, ikut sajalah ketentuannya. Apa yang berlaku ke atas kita ni tadi, ikut. Baik itu bila bergantung dengan manusia, kecewa. Nabi sebut, janganlah kamu berharap, bergantung harap dengan apa yang ada pada tangan manusia. Kamu akan kecewa. Kita tengok orang pakai kereta besar, kita pun nak pakai, kecewa. Tapi bergantunglah kepada Allah yang Maha Kaya, yang mempunyai segala pemandaraan dunia dan akhir, tak akan kecewa. Allahul Musta'an. Tak akan kecewa. Bergantung terus dengan Allah. Sebab Allah sebut macam tu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Kalau kau bersih pergantungan kau dengan Allah, aku cukup segala keperluan kau dunia akhirat. Tapi bersih, sebab yang tahu ragu tidak ragu bukan kita, yang tahu ragu tidak ragu Allah. Macam mana nak selesai sebab engkau ragu? Kau sendiri tak percaya dengan Allah, kita sendiri tak percaya dengan Allah. Bagaimana kita dapat merasakan akan kebesarannya janji Allah? Tak rasalah kebesaran janji Allah. Tak dapatlah kita lihat, kita menerima. Ya, baik. 8.30 ya Ji, berhenti. Ke mana? Saya mana dia? SOP. Pada berbuat ibadat itu, bukan situ, mana dia, bukan ya. Dan pertolongan daripada Allah, dan hilang jahat lalai. Dia angkat lalai. Rupanya lalai ni jahat, tuan-tuan. Kenapa lalai jahat? Sebab lalai ni yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah, jahat. Dia lalai, sifat lalai ni asbab merosakkan hubungan kita dengan Allah. Datang lalai, datang lalai, datang. Siapa yang lalaikan kita? Allah sebut dalam Quran, makhluk dan dunia. Bila kita mula Allah anugerahkan, ingat, tiap-tiap anugerah ni tadi, dia boleh jadi dua keadaan. Satu rahmat atas kita, dua bala atas kita. Macam mana jadi rahmat? Bila anugerah yang kita dapat ni tadi, kita makin dekat dengan Allah. Makin hampir, makin hampir, makin hampir. Dan dia jadi bala, asbab anugerah ni tadi, nikmat ni tadi, kita makin jauh dengan Allah. Contoh, dulu kita tak ada harta. Bila kita ada harta, kita mula jadi sayang, jadi takut, jadi mula tak yakin dengan Allah. Walhal kita lupa yang kita dapat ini anugerah Allah. Dulu kita tak ada usaha, perniagaan, Allah bagi perniagaan. Lalu kita mula kasih dengan tu, dan kita lupa dengan Allah. Dulu Allah tak bagi kita perkara-perkara yang kita ada sekarang. Lalu bila kita dah dapat sekarang ni, kita mula jauh dengan dia. Kita mula rasa berpindah kasih. Allah tak marah, Allah tak larang. Perintah Allah kan ambil semua dalam dunia ni. Sebab dunia ni kan memang bahagian untuk kita, bukan bahagian untuk binatang, tidak. Allah kan jadikan dunia ni untuk manusia kan. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Pergilah, pergi mana-mana mu nak pergi. Ambil semua. Apa yang ada dalam dunia ni memang untuk kita, untuk manusia, untuk hamba Allah. Tapi kena ingat, wazkurullaha katsira. Kau kena ingat aku. Dengan kau ambil nikmat ni tadi,
Lalu jalannya kena lalu jalan syariat Allah. Bila kau dah dapat, kau jangan lupa aku. Mana lupa aku? Jangan tamak pula. Jangan kasih pula. Sebab dunia ini tempatnya mazmumah. Dunia tempat mazmumah. Dunialah jadi kasih, dunialah jadi hasad, dunialah jadi tamak, dunialah sebab dunia putus silaturahim. Maka dunia ni tempat mazmumah rupanya. Jadi bila wazkurullaha katsira, nikmat yang ada pada kita, tapi kita masih hadirkan hati kita bersama Allah. Tak lupa Allah. Jadi kita, ya Allah, ilmu yang ada pada aku ni kau punya. Tuan-tuan, siapa boleh halang sifat lupa? Cuba angkat tangan. Boleh, Haji Mi boleh halang. Kalau tak boleh halang, tak kuat. Gagahlah kat mana boleh halang lupa. Jadi sebenarnya lupa ni tadi dari siapa? Yang memberi lupa, yang mendatangkan lupa juga dari Allah, yang mendatangkan ingat juga dari Allah. Lupa kita tak boleh nak halang, malaikat maut lagi tak boleh halang. Lupa yang kecil tu pun tak sakit, tak boleh halang. Sakit pun tidak, seronok pun tidak. Lupa tak boleh nak halang. Lagi perkara yang sakit, yang baik, bila kita pegang, rupanya aku ni hamba Allah. Ni yang kita makin tunduk ni dengan Allah. Bila sujud, letak kepala kat sini, ya Allah, hinanya aku ni rupanya, ya Allah. Hatta lupa pun aku tak boleh nak halang. Macam mana aku nak lawan kau? Ni yang bila sujud ni tadi. Kan kita kalau belajar fiqh, sujud ni tadi, dia macam mana kita meletakkan barang pada kapas, kapas lekuk. Kan. Jadi kita letak tu dalam keadaan kasih. Sujud kita dengan Allah dalam keadaan kasih Allah. Ya Allah, lupa pun aku tak boleh tahan. Datang kepada aku tak boleh halang. Apa lagi azab engkau? Ada mulalah kita sujud tu datang takut, datang syukur, datang harap. Harap apa? Ya Allah, kasihankanlah aku, redakanlah aku. Macam itulah. Ya. Baik, sikit lagi. Orang ngaji nak habis cepat ya. Nak kata Ustaz Nizam ni dia gila rasanya. Gila. Saya baca kitab di Durang Burung, pergi sekali baru ni baca bismillah. Pagi tadi baca alhamdulillah. Bila nak habis tak tahu. Bulan lagi datang kalau mari salawat dan salam. Sepagi pula. Yalah, kita mengaji bab tahmid tapi kita tak boleh memuji Allah. Buat apa tuan-tuan? Ilmu puji ada, amal puji tak ada. Jadi kalau ilmu puji ada, amal puji tak ada, jadi sia-sialah ilmu puji. Kita tahu ilmu puji, tapi kita tak ada amal pun, sia-sia ilmu puji. Macam mana? Ada? Pahala cerita lain tuan-tuan. Pahala cerita lain. Pahala boleh hilang.
pahala boleh hilang. Cari pahala, mengumpat 5 minit, hilang tak? Habis hilang. Tapi apabila kita beramal dengan ilmu tadi sehingga kita mendapat akan natijah ilmu, ketika itu kita akan memelihara amal, bersungguh-sungguh pada amal dan bersungguh-sungguh memelihara amal. Bukan sekadar beramal, tetapi kita memelihara amal. Bila kita pelihara amal, tuan-tuan, walaupun sikit. Nampak? Kan ada ibadat orang alim, 2 rakaat lebih baik daripada ibadat orang jahil 1000 rakaat. Dia buat 2 lebih baik. Tapi kalau orang tengok apa Tok Guru sembahyang 2 rakaat, kata kita sembahyang 1000 ni, mengumpat tak berhenti 1000 apa? Dia 2 rakaat dia jaga, tak cerita aib orang, dia jaga amalan dia tu. Maka hak 2 ni kau banyak. Jadi memelihara bagi amal. Ini kadang-kadang kita tak nampak benda ni apa yang nak disampaikan kepada kita. Itu pada saya orang bodoh. Tuan-tuan saya tak tahu. Baik. Kemudian Masya Allah, dan lupa pada hatinya. Wallahu alam. Sampai situ. Kita sambung insya-Allah. Nanti akan datang insya-Allah. Lupa pada hati pun tak cerita lagi. Berhenti pada lupa tu. Sampai situ. Boleh ya, Din? Boleh lah. Ada insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak dengan orang sini. Kemudian tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan Allah matikan saya husnul khatimah. Allah keluarkan saya dari neraka. Nak minta masuk syurga malu sebab amal tak ada. Nak minta keluar je dulu. Boleh keluar dah neraka ni, rasa syukur dah dengan Allah. Dan saya doakan tuan-tuan macam tu juga. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua husnul khatimah. Itu je, kita tak nak apa-apa tuan-tuan. Kita minta supaya akhir kita dalam keadaan baik, bertemu Allah. Dan Masya Allah, yang kedua, tuan-tuan tolong doakan perjalanan madrasah kami. Saya minta doa je. Perjalanan madrasah kami dalam keadaan yang baik dan dijaga oleh Allah, dan Allah masih sayang madrasah kami. Dan Allah kekalkan apa yang kami buat dan apa yang kami amalkan dan apa yang kami rasa. Selama bertahun-tahun ni, Allah didik kita bergantung terus dengan Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan akan pegangan tersebut, tak digelincirkan. Sebab kita milik dia, kita tak tahu macam mana. Sebab ini perkara-perkara yang masih yang duduk dalam hati saya, yang saya takut. Dalam keadaan kita tenang, tiba-tiba kita terpesong. Itu yang kita takut. Yang saya takut macam tu. Tatkala kita terpesong, Allah panggil kita pula. Tu nangis kita tuan-tuan besok. Baik. Dan tuan-tuan tolong doa, Jadi banyak madrasah dalam proses membina bahagian muslimat tu saya tengah buat. Kos tak banyak pun, dalam 60 ke 80 ribu. Tapi saya tak minta duit tuan-tuan. Saya nak minta doa je. Nak minta doa. Tuan-tuan tolong doa je. Ustaz, tuan-tuan bangun doa. Kalau dalam semua surau ni doakan saya Allah rahmatnya. Jadi saya nak doa je. Bila doa, Allah itu Maha mengetahui asbabnya, di mana dia nak letakkan, dia nak hantarkan, puncanya di mana, itu hak Allah.
Saya tak nak memikir perkara yang bukan hak saya. Ya. Jadi pandailah Allah, kerana Allah bersifat dengan alimun. Tahulah dia macam mana dia nak arahkan. Ya, wallahu alam. Tapi saya nak doa. Doa tuan-tuan ini yang paling penting. Sebab doa daripada saudaranya kepada saudara yang lain, ya, yang saudaranya tak tahu, makbul doa itu. Ya, jadi doa saya tuan-tuan ya. Jadi kita ni doa atas dasar keluarga ni. Ya, saya anggap tuan-tuan yang lebih tua dari saya, abang saya, lagi tua saya anggap macam bapak saya, ayah saya. Yang sebaya dengan saya anggap adik-beradik saya. Yang bawah saya anggap adik-adik saya. Yang ni anak-anak saya yang kecil-kecil. Mudah-mudahan kita bina keluarga ini di dalam ukhuwah fillah kerana Allah dan Rasul. Itu je. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami ni ya Allah, yang pada sisi Engkau kami tak tahu ya Arhamar Rahimin. Tetapi pada kami, tangan kami yang penuh dengan dosa dan maksiat, tangan yang kotor ni ya Allah, tangan yang sering memegang perkara yang Kau tidak redha. Tapi kami gagahkan juga untuk kami angkat dua tangan kami walaupun perasaan malu itu dalam hati kami ya Allah, kerana kotornya dua tangan kami ni ya Allah, untuk meminta dan menadahkan hajat pada Engkau. Ya Allah, terlalu banyak hajat yang kami minta ya Allah, terlalu banyak sangat permintaan yang kami minta ya Allah. Tetapi kami tidak boleh untuk menyampaikan permintaan-Mu atas kami ya Arhamar Rahimin. Kami tidak mampu ya Allah untuk memberikan khidmat, taat dan ibadah kepada Engkau seperti tuntutan Engkau ya Allah ke atas kami. Tapi kami tidak ada tempat lain untuk mengadu ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk meminta ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk kami bermunajat ya Arhamar Rahimin. Kami hanya ada Engkau ya Allah. Kami hanya ada Engkau ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit ya Arhamar Rahimin, sihatkanlah kami semua ya Allah. Di kalangan kami ada isterinya dan anak-anaknya yang sakit ya Allah, sihatkanlah ya Allah. Mudah-mudahan dengan sakit yang sakit yang Kau sembuhkan ya Allah ke atas kami dan mereka, kami dapat hampir dengan Kau, kami dapat dekat dengan Kau, kami dapat lebih menyayangi Engkau ya Allah, kami dapat lebih mengasihi Engkau ya Allah, kami dapat lebih lagi mencintai Engkau ya Allah. Ya Allah, segala masalah-masalah kami yang hadir pada malam ni Kau selesaikanlah ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, segala keluh kesah hati kami ya Allah Kau tenangkanlah ya Allah. Kau tenangkanlah ya Allah. Kau tenangkanlah ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ramadan semakin hampir kepada kami ya Allah. Rezekikan kami dapat beribadat di dalam rumah-Mu dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Jangan Kau tutup semula rumah-rumah-Mu ya Allah. Jangan Kau hinakan kami dengan Kau tutup rumah-rumah-Mu ya Allah. Jangan Kau hina kami dengan Kau tutup segala pintu-pintu masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rahmah-Mu demi rahmah-Mu atas kami dan seluruh bumi ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami salah, maafkanlah ya Allah. Jika kami salah, maafkanlah ya Allah. Jika kami salah, maafkanlah ya Allah.
Jika kami banyak buat dosa kepada Engkau, ampunkanlah ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Dan Kau angkat segala bala dan penyakit atas kami dan seluruh alam ini ya Allah. Ya Allah, pilih kami jadi orang baik. Pilih kami jadi orang baik. Hidup kami dalam keadaan yang baik, mati kami dalam keadaan yang baik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.